Baik. Okey. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya ni. Ni gambar apa kelas? Ni cikgu lukis gambar apa Ni cikgu lukis bukit kan? So yang kat atas ni apa kita panggil? Ni bukit. So atas ni kita panggil apa? Kita panggil puncak kan? Puncak bukit. Okey, so mana dia punya kecerunan bukit ni? Mana dia punya cerun dia? Respon. Cerun dia yang mana? Adakah di sini cerun dia? Ataupun di sini cerun dia? Ataupun cerun dia kat sini? Yang mana kelas? Tahu tak apa maksud cerun? Okey, so yang mana cerun dia? Yang bahagian? Biru. Yang color biru ni kan? Ini cerun Okey. So kalau macam ni kita naik kan? Kita naik bukit. Okey, kita naik bukit kat sini. Okey, ni cerun Okey, kalau kita naik bukit, so dia punya cerun dia, kecerunan dia adalah positif Kecerunan dia positif. Sebab dia naik. Okey, naik. Tapi kalau ni kita turun, so kalau turun kecerunan dia adalah negatif. Okey. Jadi so kecerunan ada dua jenis sama ada positif ataupun negatif. So kalau positif yang macam mana? Yang naik macam ni. Ni naik. Tu positif. Okey, ni positif, kecerunan positif. Kalau kecerunan negatif yang macam mana? Yang turun. Okey, yang turun Yang turun ni kita panggil kecerunan dia negatif. Kejap. Ni kita panggil kecerunan dia negatif. So ada dua jenis kecerunan. Okey, positif dengan negatif. Okey, so kita boleh tahu nilai kecerunan. Macam mana nak kira nilai kecerunan? So kita kena tahu dia punya koordinat dia. Okey, koordinat dia. So contohnya macam ni kan. Cikgu buat line ni, kecerunan positif ni. So nak tahu kecerunan dia berapa nilai dia, mesti ada koordinat. Kamu ingat ke lagi koordinat tu apa? Ingat? Respon. Ingat tak lagi tajuk koordinat? Ni bila belajar? Ingat saya. Masa form 2 kan? Form 2 dah belajar kan tajuk koordinat. Okey, so untuk garis lurus ni, nak kira kecerunan dia mesti ada koordinat lah. Kita kena ada dua koordinat, okey? Dua koordinat. So bila ada koordinat, mestilah ada paksi Y kan dengan paksi X. Betul tak? Betul kan? Betul. Okey. Okay, sekarang ni Okay, kejap cuba nak panjangkan line ni sekejap. Okay, so mesti ada paksi Y. Lepas tu dengan paksi X. Okay, nak kira kecerunan. Okay, kita kira kecerunan yang ni. Yang ni abaikan. Yang negatif ni abaikan Yang garis lurus yang kecerunan negatif tu abaikan. Kita pergi buat yang positif ni. Okay, sekarang ni contohnya cikgu buat lah yang ni nilai dia. Okay, apa lah nak buat? Okay, sekejap fikir. Kita buat nilai dia 3. Okay, nampak ke tu? Okay, sekejap. Okay, ni nilai dia 3. Lepas tu ni nilai dia, ini 10. Lepas tu yang ni nilai dia, okay, ni 4. Okay. Sekarang bagi cikgu ni koordinat yang ni. Ni apa koordinat dia? Respon.
bacakan koordinat untuk X. Okay, ni titik X, ni titik Y. Okay, sekarang cikgu nak X punya koordinat. Bagi cikgu koordinat X. Boleh baca tak? 04. Ya, koordinat X 04. Kenapa 04? Kamu baca dulu X ya. Cara nak baca koordinat, mula-mula baca X, lepas tu baca Y. So X dia kosong kan, kosong kan, ni kosong. Y dia 4 kan, so 04. Okay, next koordinat Y. Bagi cikgu koordinat Y, mula-mula baca X dia. Okay, apa X dia? X dia adalah, okay, cikgu nak koordinat Y. Bagi cikgu koordinat Y. 310. Ya, 310. So X dia, okay, cara nak baca koordinat kamu tengok X dia. Okay, X dia adalah 3 kan. So 3. Oh, ada yang reply kat sini ke? Tak perasan. Okay. Oh, reply kat chat room. Okay. So X dia 3, Y dia 10. Okay, so koordinat dia 3, 10. Okay, sekarang kita dah ada 2 koordinat. So kita bolehlah kira dia punya kecerunan. Okey, macam mana nak kira formula kecerunan? Okey, kecerunan dia ada formula dia, iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ni kecerunan formula dia. Okey. Okey, so kamu labelkanlah. Okey, kamu labelkan. Okey, katakan yang ni X1 Y1, yang ni X2 Y2. Ataupun kamu nak terbalikkan yang ini X1 Y1, yang ni apa X1 Y1, yang ni X2 Y2 pun boleh, tak ada masalah nanti jawapannya sama je. Okey, so kita masukkan. Okey, sekarang ni Y2 kita apa? Respon. Y2 kita apa? 4. Okey, Y2 kita 4 kan. Okey, 4. Y1 10. 10. Okey, lepas tu X2 0. X1 3. 3. Okey. So kamu akan dapat jawapannya. Okey, 4 tolak 10 negatif 6. Lah, kenapa cikgu tak selalu tak tengok chat room ni. Okey, ada yang respon kat sini. Okey ya, okey. Tak, mungkin cikgu kena tarik ke sini kot benda ni. Okey. Ya. Okey, so 4 tolak 10 negatif 6, 0 tolak 3 negatif 3. So negatif 6 bagi negatif 3, berapa? Negatif 6 bagi negatif 3. Berapa negatif 6 bagi negatif 3? Respon. Boleh respon dekat chat room tu. 2. Okey, 2. So kecerunan dia adalah 2. Okey. So kamu tahulah garis yang color biru ni, okey, kecurunannya adalah positif kan, iaitu positif apa? 2, kecerunan dia 2. Sebab itulah kecerunan dia positif tau, sebabnya nilai dia dapat 2 kan, positif 2 kan. Sebab itulah kecerunan dia adalah positif. Okey, kalau kamu dapat kecerunan dia negatif, dia punya garis dia bukan macam yang positif ni, garis dia akan turun bukit macam ni kalau macam ni kecerunan dia negatif, so kamu akan dapat nilai dia negatif. Faham tak? Respon. Faham. Faham. Okey. So dah dapat dah kecerunan dia 2 kan, positif kan, sebab tu kat sini positif. Okey, lepas tu kita boleh buat dia punya persamaan. Okey, persamaan apa ni? Nama dia persamaan garis lurus. Okey, ni garis ni kan lurus kan, straight line kan. Tajuk pun tajuk garis lurus kan. So dia ada persamaan dia. Okey, persamaan ni adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey, M tu apa? M tu adalah mewakili kecerunan. C tu pula mewakili pintasan Y. Nama dia pintasan Y. Pintasan Y. Okey, so sekarang ni dah tahu kan kecerunan dia 2. Jadi kan, dah dapat kan 2 kan kecerunan dia. So kamu buat persamaan dia Y sama dengan
M je 2, so gantikan je 2, lepas tu X. Macam tu. Lepas tu tambah dengan, okey C. C tu pintasan Y. Okey, kat mana nak tengok pintasan Y? Okey, tengok garis lurus ni. Dia sentuh pada paksi Y, dia sentuh kat mana? Dia sentuh dekat sini kan? Dia sentuh pada nombor, nombor apa? Respon. Cikgu dah, dia sentuh pada nombor apa ni? Ni garis lurus. Kalau macam ni garis lurus ni tak sentuh pada paksi Y, tapi cikgu buat dia sentuh pada paksi Y pada mana ni? Pada nilai berapa ni? Pada nilai 4. pada nilai 4. So kamu buatlah pintasan Y dia kan 4 kan. Jadi 4. So inilah persamaan dia. Y sama dengan 2X tambah 4. Faham? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Kalaulah cikgu buat macam ni. Okey, contohnya cikgu buat okay, ni paksi Y. Okay, ni paksi X. Cikgu buat okay, ni negatif 4. Macam ni cikgu buat. Macam ni. Lepas tu cikgu kata kecerunan dia. Kan, kecerunan dia cikgu kata positif lah. Sebab kecerunan ni memang positif bukan? Sebab dia naik kan. 2. Okay, macam mana nak buat dia punya persamaan garis lurus? Macam mana? Y, kita punya persamaan dia Y sama dengan MX tambah C kan? So kecerunan adalah 2X. Ni C tu pintasan Y. Tengok garis lurus ni sentuh pada mana? Paksi Y pada nilai berapa? Respon. Negatif 4. Negatif 4 kan? Jadi kamu akan buat 2X. Ini tambahan, tambah negatif 4. So dia akan jadi Y sama dengan 2X. Positif bertemu negatif. Jadi apa? Positif bertemu negatif. Negatif kan. So dia akan jadilah Y sama dengan 2X tolak 4. Macam tu. Boleh? Faham ke? Faham. Okey, faham. Okey, kalau graf dia macam ni pula. Okey, contoh dia graf dia macam ni. Okey, ni Y, ni X. Cikgu buat macam ni. Ni. Kalau garis lurus dia macam ni, negatif ke positif ni kecerunan dia? Ni turun ni. So kalau turun apa? Kecerunan dia negatif ke positif? Negatif. Ya, betul. Kecerunan dia negatif. Okey, contohnya cikgu, contohnya apa nak buat koordinat dia. Okey, contohnya ni lah. Okey, cikgu buatlah. Ni ada 2 koordinat. Okey, contohnya ni 10. Okay, ni nak buat apa? 5 Ni buatlah 2. Okey. Koordinat X dengan Y. Tak nak buat X dengan Y. Kita buat A dengan B. A, B. Okey, bacakan cikgu koordinat A. Respon. A, apa koordinat dia? 0, 10. Ya, betul. A dia 0 kan? 0. Y dia 10 kan? So, 0, 10. Okey, B. B apa koordinat dia? Respon B. 5 sifar. 5 sifar. Kita tengok betul-betul. X dia 5, Y dia berapa Y dia? 5, 2. 5, 2. Okey, lepas tu kita labelkan koordinat ni. Okey, kamu label lah. Okey, mana-mana pun boleh. Kamu nak labelkan yang atas ni X1, Y1, bawah ni X2, Y2 pun boleh. Ataupun kamu nak terbalikkan yang bawah ni X1, Y1, atas ni X2, Y2 pun boleh. Okey, lepas tu masuk dalam formula kecerunan. Kan formula cikgu kata apa tadi? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey. So Y2 kita apa? 2 tolak Y1 10, X2 5, X1 0. Okey. 2 tolak 10 negatif 8, 5 tolak 0 5. So kecerunannya berapa ni? Negatif 8 per 5. Betul tak? Faham tak ini? Faham. Faham.
Faham kan? So nilai dia negatif kan? Kecerunan dia nilai dia negatif. So betul lah negatif. Memang negatif pun kecerunan dia. Okay, sebab dia turun bawah. Okay, jadi kecerunan dia negatif. Negatif berapa ni? Negatif 8/5 negatif 8/5. Okay, so kita bolehlah buat dia punya persamaan garis lurus. Okay, persamaan garis lurus. Apa formula dia? Persamaan garis lurus. Cikgu dah bagi dah tadi. Apa formula dia? Respon. Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. So kecerunan M dia tadi negatif 85 X. Okey, tambah C. C tu pintasan Y. So tengok garis lurus ni dia sentuh pada paksi Y yang mana? Respon. Berapa? Ni garis lurus dia sentuh pada paksi Y kan? Dia sentuh kat mana? Dekat nilai berapa? 10. Ya, nilai 10. Positif 10 kan? So tambahlah dia tambah 10. So nilai dia punya persamaan garis lurus. So nampak tak apa benda tajuk ni? Tahu kan? Maksudnya kita boleh kira dia punya kecerunan. Daripada kecerunan kita boleh tahu dia punya garis lurus dia macam mana, sama ada dia naik ke ataupun dia turun. Kalau naik, kecerunan dia positif lah, kamu akan dapat nilai dia positif. Kalau turun, kamu akan dapat nilai dia negatif. Okay, dah dapat kecerunan, nanti kita boleh buat apa? Kita boleh buat dia punya persamaan garis lurus pakai formula ni. Y sama dengan MX tambah C. Kamu dah tahu nilai kecerunan, masukkan je, nanti kamu masukkan dia punya apa? Pintasan Y. Tengok garis lurus tu sentuh pada paksi Y yang mana? Boleh? Faham? Faham. Faham. Okey. Jadi kita try lah buat latihan. Okey, tengok latihan ni. Okey, dia tanya apa? Nyatakan kecerunan. Okey, kecerunan simbol dia M kan? Y sama dengan MX tambah C. So M tu adalah kecerunan. C tu pula adalah pintasan Y. Maksudnya dia pintas pada paksi Y yang kat mana kan nilai dia. Dia pintas pada paksi Y kat mana. Sebab itulah kalau buat graf kan Y, X. Okay, nak buat graf. Kamu tak boleh buat graf tergantung macam ni tau. Siapa buat graf yang tergantung macam ni, salah. Graf kamu kena sambungkan line dia sampai dia pintas pada paksi Y. Okay. Supaya apa? Supaya kita boleh buat dia punya persamaan garis lurus. Kalau kamu biar tergantung, salah lah. Faham tak benda ni? Boleh? Boleh. Boleh. Okay, boleh. Okay, so tengok nombor 1 ni. Kita ada Y sama dengan 2X tambah 7. So, kecerunan dia berapa? Respon. Cikgu buat M M tu simbol kecerunan. Okay, kecerunan dia berapa? Nampak ke? 2. Okay, 2. Lepas tu dia punya pintasan Y dia. Ataupun kita buatlah C kita buat C lah. Okay, C. C tu pintasan Y. So berapa dia? Kat mana pintasan Y dia? 7. 7 ke negatif 7? Kalau 7 kat atas. Kalau negatif 7 kat bawah. So jadi dia nak katakan, so dia nak kata apa ni? Pintasan Y dia dekat mana? 7 ke negatif 7? Respon. Negatif 7. Dia nak kata pintasan Y dia negatif 7. Maksudnya garis lurus tu dia sentuh pada negatif 7. Okay, so dia punya garis lurus dia macam ni maksudnya kecerunan dia 2 kan, positif kan. So positif dia ke atas lah. Lepas tu dia pintas pada negatif 7. Ni negatif 7. So pintas dia macam ni lah. Ni lah dia punya ni, dia punya apa? Garis lurus dia. Okay. Okay. Next, nombor 2 pula. Okay, pintasan, kecerunan dia berapa? Respon.
5. 5 ke negatif 5? Tengok betul-betul. Oh, ke cikgu punya ni tak apa clear. Okey, nombor 2 Negatif soalan ni. 5. Okey, keturunan dia negatif 5. So kalau keturunan dia negatif 5, maksudnya keturunan dia negatif lah. Okey, bila negatif dia punya garis lurus dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi naik ke dia akan jadi turun? Respon. Dia punya garis lurus dia akan Turun. jadi naik ke ya dia akan jadi turun turun. Maksudnya keturunan dia negatif. Okey, lepas tu pintasan Y dia. Dia akan pintas pada paksi Y, pintas kat mana? Pintas, okey, so berapa dia punya pintasan Y dia? Respon. Kalau tadi pintasan Y ni negatif 7. Kalau yang ni nombor 2 ni pintasan dia 6. 6 kan? Positif 6 kan? So kan dia punya garis lurus dia akan jadi macam ni Okay, ni paksi Y. Okay, lepas tu ni paksi X. Lepas tu pintasan Y dia 6 Contoh ni 6. Lepas tu keturunan dia negatif. Kalau negatif, dia naik ke ataupun dia turun? Respon. Turun. Turun kan? So jawapan dia macam ni lah. So garis lurus dia akan jadi macam ni. Dia turun. Okay, keturunan dia negatif. Lepas tu dia pintas pada paksi Y iaitu pada paksi Y 6. Faham ke benda ni? Boleh? Boleh. Boleh. Okay, next. Nombor 3 pula. Okay, nombor 3 tu lain macam sikit. Nombor 3 ni soalan dia apa? Dia kata 5Y sama dengan 3X tambah 5. Sepatutnya persamaan garis lurus dia mesti Y sama dengan MX tambah C. Tapi kat sini dia bagi 5Y sama dengan 3X tambah 15. Macam mana nak buat? Macam mana cikgu nak jadikan yang kat sini Y sahaja? Macam mana? Kita kena buat apa ni? Bahagi. Ya, bahagi. So kat sini kan dia kata 5Y sama dengan 3X tambah 15. So kalau Y sahaja, maksudnya kamu kena buat 3X tambah 15 bahagi 5. Okay. So dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi Y sama dengan 3X per 5 tambah dengan 15 per 5. So Y sama dengan, okay, 3X per 5 ni boleh bahagi tak? Kalau tak boleh kita biarkan je. So 3X per 5 tambah dengan, okay, 15 bahagi 5. Berapa? 3. 3. So inilah dia punya persamaan garis lurus. So berapa keturunan dia? Respon. Berapa keturunan dia? Cikgu dah bagi dah. Oh, kamu 3X per 5. Keturunan dia yang sini kan? Mana kejap Okay, keturunan dia kan yang keturunan kan macam ni, Y sama dengan MX tambah C. So M ni yang keturunan. Okay, so ni X, jadi keturunan dia yang ni lah. Ini 3 per 5. Jangan bagi jawapan 3X per 5 tau. Sebab keturunan dia nak nilai. So kalau nilai jadi 3 per 5 lah. Okay, bukannya 3 per 5X. So jawapannya 3 per 5. Kemudian pintasan Y dia kat mana? Dia sentuh pada mana pintasan Y dia? Dia sentuh pada garis. Ya, dia sentuh pada T3. Okey. So dia punya garis lurus dia akan jadi macam mana ni? Dia akan jadi macam ni. Okey, sekejap Okey, so kalau kita buat garis lurus, okey, ni paksi Y, ni paksi X. So garis lurus tu dia akan sentuh pada pintasan Y3. So okey, ni 3. Lepas tu keturunan dia positif ke negatif? Kalau 3 per 5 tu positif ke negatif? Positif. Positif kan? So kalau positif nak buat apa? Nak buat naik ke nak buat turun? Naik. Kita buat naik, okey. So inilah dia punya garis lurus dia, okey. Keturunan dia 3 per 5 dan dia sentuh pada pintasan YT3. Okey. Okay, next.
Okey, nombor 4. Nombor 4 pun sama juga. Dia bagi 2Y. Kita nak Y sahaja. So kita kena buat operasi apa ni yang respon? Bahagi. Okey, bahagi. So Y sama dengan negatif X tolak 5 bahagi 2. So dia akan jadi Y sama dengan negatif X per 2. Lepas tu apa ni? Jangan, negatif X per 2 dengan tolak 5 per 2 kan? Macam tu. Okey. Betul lah. Okey. Jadi berapa, so ni dia punya ni persamaan dia. Okey. So dia punya kecerunan dia berapa? Respon. Kecerunan dia mesti ni Y sama dengan MX tambah C. M ni kecerunan. So kecerunan dia berapa ni? Negatif 1. Negatif. Okey, negatif. Lepas tu? Negatif 1. Per 2. Ya, per 2. So kecerunan dia negatif 1 per 2. Okey. Sebab kan ni negatif X per 2 maksudnya negatif 1X per 2. Okey. So kecerunan dia yang inilah negatif 1 per 2. Faham ke? Respon. Faham cikgu. Faham. Tapi kat sini dia tak buat 1 sebab apa? Kenapa dia tak buat 1? Sebab nanti dia ingat apa? Nanti dia kalau buat 1 nanti orang ingat apa? Nanti orang ingat dulu selalu kan cikgu sebut kenapa tak buat 1 sebab nanti dia ingat apa? 1 tu macam bentuk apa? Macam bentuk L kan? Nanti orang ingat apa? Orang ingat ni L kan? L. L stand for for apa? Kalau budak 3 hang bali dengan 3 maliki selalu kot cikgu sebut. L stand for kan last year daripada form 1 kan cikgu ajar. L stand for. Tak ingat? Tak ingat. Tak ingat kan dulu cikgu ajar daripada form 1. Kalau daripada form 1 kan cikgu ajar biasanya kamu akan nampak X. Tapi sebenarnya X tu adalah 1X. Tapi dia tak buat 1 sebab nanti nampak macam L. L kan dah. Nanti orang ingat L tu L lah bukan 1. Faham tak? Kan? Okey dah. Okey lah faham itu. Okey jadi M tu sama dengan negatif 1 per 2. Okey next. Pintasan Y. Pintasan Y dia berapa? C dia. Pintas pada Negatif 5 per 2. Ya, negatif 5 per 2. So kalau kita nak buat graf, dia akan jadi macam ni. Okay, mana ke graf dia? Okay, so kalau nak buat graf, dia akan jadi, okay ni paksi Y, ni paksi X. Okay, lepas tu kecerunan dia negatif. Okay, lepas tu pintasan dia negatif 5 per 2. So kalau negatif 5 per 2 kat bawah lah. Kan? Sekejap. Kat bawah. Sekejap. Apa ni? Okay. So negatif 5 per 2. Dia pintas dia kat sini. Negatif 5 per 2 ni. Lepas tu garis lurus. Kecerunan dia negatif. So kalau negatif naik ke turun? Respon. Turun. Turun kan. Sebab kecerunan dia negatif. So dia turun lah. So jadilah macam ni. Dia punya garis lurus dia. Faham? Okay, next. Yang ni lah. Okay, last. Yang ni lah. Cikgu tu padang ni. Okay, yang ni pula. Negatif 3Y sama dengan negatif 2X tambah 4. Okay, macam mana nak jadikan dia Y? Kita kena buat operasi apa ni? Respon. Bahagi. Okay, bahagi. So, Y sama dengan negatif 2X tambah 4 bahagi negatif 3. So, dia akan jadi Y sama dengan negatif 2X per dengan negatif 3. Lepas tu tambah 4 per dengan negatif 3. Macam ni.
Okey, so sekarang ni kamu tengok pula. Negatif bagi negatif dia akan jawapannya apa? Positif ke negatif? Kalau negatif bahagi negatif. Positif kan? So dia akan jadi positif. Positif. So dia akan jadi positif 2x per 3. Okey, lepas tu yang ni? Ni. Positif 4 bahagi dengan negatif 3. So jawapannya apa? Positif ke negatif? Kalau positif bahagi negatif kan. So dia akan jadi negatif. Macam ni negatif 4 per 3. So inilah dia punya persamaan garis lurus. Okey, so kecerunan dia berapa? Respon. Berapa kecerunan dia? 2/3. Okey, 2/3.